Okay. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan, betul. Tapi kalau yang datang tu banjir, payung tak berguna. Okey? Betul. Faham kan? Konsep persediaan, Hezri, kita faham sebenarnya maksud mendalam di sebalik mesej Hezri tadi. Bila mana dalam menghadapi satu krisis ataupun satu saat yang mencabar, dalam kalau bercakap tentang bencana alam tu, kita boleh mencuba untuk membuat persediaan sebanyak mungkin. Bagi yang ada dokumen tu simpan dokumen lah, bagi yang ada barang elektrik tu boleh dinaikkan dan sebagainya. Tapi dari segi peperangan dalam diri. Macam sama pula apa yang kita fikirkan, Saleha? Sama zaman. Sebaya sebenarnya kita sebaya. ni. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita lihat ya, kadang-kadang tu bukan persediaan dari sudut luaran ataupun material yang menjadi masalah kepada contohnya mereka yang tinggal di kawasan banjir. Ya. Senang saja nak pindahkan barang tu. Tapi hati tak bersedia nak tinggalkan rumah. Betul. Ada yang tak nak keluar daripada rumah langsung, betul, sayang. Betul, risau, ada barang rosak dan sebagainya. Pertarungan dalam diri sebenarnya yang menghalang kita daripada melakukan perkara yang sepatutnya pada waktu yang sepatutnya. Dan bercakap tentang persediaan ataupun dalam diri secara mental ya. Kalau tadi kita bincangkan ataupun kita berikan sedikit pengenalan kepada anda tentang situasi para pelajar IPT kita sekarang. Itulah sebab isunya tidak banyak berbeza berbanding waktu kita belajar dahulu. Masih stres tentang tak bezalah zaman kita pun. Masih stres dengan pelajaran. Juga dengan allowance yang terhad. Kita juga ada harapan keluarga yang digalas di atas bahu kita. Tapi cara pengendalian ataupun cara untuk menangani situasi tersebut, apa bezanya dengan sekarang bila mana makin banyak pula kita dengar pelajar hilang bila dijumpai, saya stres tak dapat berhadapan dengan orang ramai. Dan lebih ironinya sebenarnya bila mana zaman media sosial sekarang semuanya boleh dikongsi. Jadi outlet ataupun platform untuk berkongsi itu sebenarnya sudah ada, tapi masih juga tidak dapat mengendalikan emosi itu. Jadi apa yang tak kena sebenarnya? Kalau sebelum ni kita lazimnya membincangkan topik ini bersama dengan pakar psikologi, pakar motivasi, betul, dan juga mungkin pensyarah dan juga warga pengajian tinggi. Tapi kali ini kita nak tanyakan kepada pelajar. Yang ini tak sebaya. Yang ini tak sebaya. Disediakan khas tentang perang diri. 23 September lalu, kita dikejutkan dengan berita kehilangan pelajar Malaysia yang menuntut di Perancis, Nur Syakinah Naim. Pelajar berusia 19 tahun itu penuntut jurusan kejuruteraan dilaporkan hilang oleh teman serumahnya sebelum ditemui selamat pada 29 September 2016. Terbaharu, kes dalam negara yang berlaku di Sarawak melibatkan Siti Fatimah Zahra, pelajar tahun akhir jurusan perubatan di Kolej Segi Sibu, dilaporkan hilang dan menjadi viral apabila ibu bapanya meminta bantuan orang ramai melalui media sosial selepas gagal menghubunginya selama 2 hari. Kedua-dua kes ini boleh dijadikan sebagai contoh antara ribuan kes depresi para pelajar IPT pada masa kini. Apa yang membelenggu benak fikiran sehinggakan mereka sanggup menghilangkan diri apabila menghadapi tekanan. Andaian kita mungkin boleh dikaitkan dengan masalah peribadi, keuangan atau pengaruh persekitaran yang melibatkan rakan dan sebagainya. Jawapannya hanya ada pada si pelaku. Pokoknya, lari dari mendepani masalah bukan satu langkah bijak kerana liku kehidupan sebenar akan lebih onar dan mencabar serta perlu ditangani secara realistik. Bila kita lihat perkara ini ataupun berita ini dikongsikan, kita mungkin dari luarannya kita lihat seorang pelajar ini berkeadaan sebegitu. Kan kenapa dia tak boleh nak menangani situasi di tempat dia berada tu? Kan ramai lagi pelajar-pelajar lain yang keluar negara. Kan tak adalah kawan-kawan, tapi sebenarnya isu ini hanya pelajar-pelajar ataupun kita pun remaja dulu kan. Kita berada di tempat tu kan, cuba kita ingat balik. Kan adakah stres ataupun tekanan itu juga pernah kita rasai. Paling tidak mesti pernah juga boleh mengaitkan diri dengan apa yang mereka lalui. Kita tanyakan kepada Faiz, bila Faiz saksikan pendedahan berita-berita sebegini, apa yang Faiz fikirkan tentang cara pelajar menangani situasi di IPT pada zaman sekarang, generasi Faiz sendiri? Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, sama-sama, khususnya TV1 kerana telah membawa saya ke sini untuk saya berkongsikan sedikit pengalaman saya tentang macam mana dulu saya menghadapi kegagalan dan bagaimana kemudian saya bangkit untuk keluar dari kegagalan itu dan akhirnya
Alhamdulillah saya berjaya ada di sini. Faiz. Untuk saya kongsikan. Okey. Kegagalan ya? Ya ke? Apa tu kegagalan bagi Faiz? Apa itu kegagalan? Ya. Okey, saya cerita daripada pengalaman saya lah. Okey, sebenarnya pada peringkat awal, sebelum saya menjejakkan ataupun melangkah masuk ke IPT, iaitu di Unit 10, sebenarnya saya rasa saya sebenarnya tak berapa yakin yang saya mampu belajar. Boleh ke saya belajar kan? Apatah lagi untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan berdasarkan kepada potensi dan pencapaian saya ketika di zaman sekolah. Di sekolah rendah umpamanya, saya pernah saya selalu mendapat kedudukan yang di belakang. Sebagai contoh, kalau dalam kelas tu ada 36 orang murid dekat sekolah rendah, kita panggil murid kan. 36 murid, saya biasa dapat nombor 32, 33. Tapi Faiz PMR dapat 8A. PMR 8A itu saya pun itu mungkin ada transformasi diri. Okey. Lepas PMR masuk ke SBP, juga sekolah yang susah nak masuk sebenarnya HSD ya. Dan bila masuk ke zaman IPT tu, dia dah lain. Terutama kita faham stres kalau dapat pula yang pelajar beasiswa kan. Kegusaran bila kalau tanggungjawab. Kalau fail ataupun kalau gagal satu subjek tu, mungkin si beasiswa ditarik balik. Di kalangan kawan-kawan Faiz yang Faiz sendiri lihat, mereka yang ditaja oleh suatu organisasi ataupun ditaja oleh kerajaan, bila mereka ada keputusan exam ataupun peperiksaan yang tidak berapa cantik, bagaimana mereka menangani situasi tersebut? Bagi saya, kalau orang lain tu saya tak tahulah, tapi pada pandangan saya, kalau kita dapat keputusan yang tak berapa elok, kita cuba lakukan perubahan pada diri kita. Transformasi diri kan. Sebagai contoh, kita yang penting tu kita mesti akan ada keazaman. Keazaman tu bagi saya yang paling penting lah. Sebab kalau kita ada keazaman, kita tahu mana yang kita nak tuju. Kita perlu ada apa target ataupun pencapaian yang kita nak capai. Pendirian tu kena tetap. Macam mana? Okey, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kan kita pun masuk darjah 1 tu ada orang dah pandai membaca, ada orang mengeja pun tak tahu lagi. Kadang masuk darjah 3 pun lambat juga. Macam mana okey, kalau di sekolah rendah macam mana Faiz tahu yang Faiz gagal? Okey, di sekolah rendah saya bukan tahu saya gagal, dan memang ternyata lah dapat nombor. Kalau dapat nombor belakang-belakang. Sebab ada kanak-kanak kan pada peringkat usia tu ada yang mungkin pemikirannya agak terhadapan, dia dah tahu dah. Ya, A tu apa, B tu apa, C tu apa. Tapi ada juga yang dia belum faham lagi sistem pemarkahan, lepas kedudukan, senarai dalam kelas tu macam mana. Jadi macam mana Faiz tahu yang Faiz gagal? Okey, sebab masa saya gagal tu, masa tu saya dah jam 4. Dah 10 tahun. Dah mumayyiz. Dah dapat bezakan. Dah dapat bezakan kita yang benda yang baik atau benda yang tak baik kan. So masa tu lagi satu, masa dah jam 4 tu, dah jam 4 masa tu kita mula ada subjek sains kan. Masa darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak ada subjek sains lagi. Darjah 4 dah ada subjek sains. Masa tu masa zaman tu lah. Zaman sekarang ni saya dapat tahu memang dah ada subjek sains. Masa darjah 2, 3 dah ada. Okey, Faiz berani berkongsi perasaan dirinya selama ini kepada kita semua ya. Adakah ini juga yang dirasai oleh kanak-kanak lain? Tapi sebelum itu kita juga ingin tanyakan kepada pihak universiti sendiri yang menerima ribuan pelajar setiap tahun, menyaksikan begitu banyak prestasi para pelajar yang datang dalam pelbagai skala. Kita ada di talian Profesor Datuk Dr. Muhammad Shahtar Sabran yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPM. Assalamualaikum Prof. Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi memanggil saya pada pagi ini. Baik, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Prof, banyak kali sebenarnya kita bawakan ke studio untuk berbincang tentang perkembangan pelajar IPT, Prof ya. Dalam situasi sebegini, bila pelajar stres, ada tekanan, menghilangkan diri sehingga menimbulkan kerisauan pelajar, apakah platform yang boleh diberikan oleh pihak universiti untuk mengurangkan tekanan ataupun membantu menangani situasi ini lebih baik, Prof? Okey, yang pertama tadi saya dengar sedikit apa yang Faiz pelajar kita tadi menceritakan kegagalan dan sebagainya. Satu perkara yang penting yang pelajar kena ingat bahawa setiap individu yang bergelar mahasiswa ataupun pelajar, mereka tidak berhak gagal.
Ini perkara yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa kerana apabila mereka memasuki sebuah universiti, mereka sudah pun telah ditapis dan taring mereka merupakan seorang individu yang hebat. Maka itu sebab mereka diterima masuk ke universiti. Dan apabila mereka masuk ke alam universiti, mereka diberikan berbagai perendahan ataupun mereka akan didedahkan dengan berbagai aspek yang mungkin mereka tidak pernah terima ataupun terlihat sebelum mereka masuk ke alam universiti. Justru apa yang dimainkan oleh universiti di semua peringkat di negara kita terutamanya, kita ada bahagian kaunseling ataupun unit kaunseling ataupun bahagian hardware pelajar yang akan sentiasa membuka pintu 24 jam satu hari satu malam untuk menerima sebarang cadangan, sebarang luahan, sebarang keresahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka gagal ataupun tidak mampu untuk mengadaptasikan diri mereka dalam suasana baru yang bergelar sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi. Jadi sebenarnya di peringkat universiti kita memang sudah sediakan satu platform yang kukuh ataupun yang kuat untuk memastikan semua pelajar yang bergelar mahasiswa, mahasiswi mampu untuk meneruskan kehidupan mereka ke tahap yang cemerlang. Cuma satu perkara yang perlu disedari oleh mahasiswa-mahasiswi, jangan sekali-kali ada konotasi negatif dalam diri mereka. Apabila mereka ingin pergi kepada unit ataupun bahagian kaunseling, mereka akan meletakkan satu imej negatif. Sebenarnya ini satu perkara yang silap, tanggapan yang salah, mereka kena buang tanggapan yang semikian. Mereka yang pergi kepada unit kaunseling ataupun kepada bahagian hardware pelajar alumni, bukanlah mereka yang bermasalah, tapi mereka yang ingin memajukan diri mereka ke tahap yang maksimum. Okey, apabila Prof menggunakan perkataan tidak berhak untuk gagal tadi menggunakan frasa itu lebih kepada satu galakan lah ataupun Prof menggunakan frasa itu sebagai satu tuntutan yang menekan. Sebenarnya begini, pelajar sebenarnya saya mengharapkan yang di luar sana apabila mereka bangun sahaja di waktu pagi, satu perkara yang mereka perlu suntikkan dalam pemikiran dan minda mereka adalah satu map ataupun satu peta yang positif dalam diri mereka yang menyatakan bahawa saya mahasiswa, saya berhak belajar, saya berhak cemerlang dan saya memang wajar untuk menjadi cemerlang. Ini satu indikator suntikan motivasi yang sangat-sangat penting ke dalam diri mereka untuk meneruskan kehidupan mereka pada hari tersebut. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kebanyakan remaja kita bangun pagi saja mereka akan menunggu ala mandilah, ada banyak banyak assignment lah, ada exam lah. Ya saya. Okey, itu lazimlah yang berlaku di IPT. Secara ringkas sebelum kita berakhir, daripada pandangan Prof Datuk sendiri, jika pelajar-pelajar yang melalui situasi sebegini sehingga bertindak di luar jangkaan kita adalah pelajar-pelajar cemerlang, sangat cemerlang. Jadi adakah itu menunjukkan gambaran bahawa sistem pendidikan rendah dan menengah gagal untuk mempersiapkan dalaman seorang pelajar itu hanya pada luaran dan akademik saja? Saya melihatkan sistem yang ada pada hari ini sudah pun lengkap, sudah pun orang kata sempurna. Cuma apa yang perlu kita lihat dari segi pelaksanaan, sama ada dari segi individu tersebut ataupun dari segi pihak pengajar dan sebagainya. Kombinasi di antara dua ini perlu kita lihat semula untuk memastikan pelajar kita sentiasa berminat untuk terus belajar dan dalam masa yang sama juga pengajar akan terus berminat untuk memastikan pelajar yang diajar itu akan terus cemerlang dari masa ke semasa. Okey. Terima kasih Prof kerana sudi berkongsi pandangan pagi ini bersama kami. Faiz boleh dengarkan apa yang Prof katakan tadi. Sebaik saja memasuki alam universiti IPT tahun pertama di Unit 10, pernah tak gagal dalam mana-mana mata pelajaran? Okey, setakat ni masa mula-mula melangkah masuk tak ada gagal lagi. Sepanjang di universiti ada tekanan apa yang sebagai pelajar Faiz hadapi? Di universiti sebenarnya tekanan tu tak berapa banyak lah. Kecuali projek, assignment tu pun sebab selalu dekat Unit 10 ni, projek dia akan bagi time dah nak final exam. Biasa buat tu lah yang kita rasa tekanan sikit lah. Tapi bagi saya lah, di universiti tekanan dia tidak sama macam di sekolah. Sekolah lagi tekanan lagi tinggi. Tapi itu yang kita agak hairan ya Hezri, sebab kalau di sekolah tekanan lebih tinggi, di universiti sepatutnya sudah bersedia para pelajar, bak kata Prof tadi. Jadi bagi pandangan Faiz sendiri sebagai seorang pelajar menyaksikan rakan-rakan ada yang mengalami situasi mencabar seperti itu, tak kisah masalah keluarga ataupun keuangan ataupun akademik dan sebagainya. Sebagai rakan, apa yang Faiz sendiri boleh berikan kepada mereka supaya tidak berlaku insiden-insiden yang kita lihat di akhbar dan di media ni? Okey, saya fikir eloklah saya
berkongsi daripada pengalaman saya kan. Saya fikir student perlu berfikiran positif, sentiasa berfikiran positif, memandang jauh ke hadapan kan. Sekiranya gagal ataupun kecundang kan, kita janganlah panik dan jangan putus asa. Jangan panik, jangan putus asa, dan sekiranya ada masalah kita kongsikan. Kongsikan dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, kerana mereka merupakan networking yang baik untuk kita untuk berjaya, dan akhirnya motivasi kita akan meningkat untuk kita lebih dapat memajukan diri kita. Cuma takutnya kalau ibu bapa garang, Hezri. Kalau telefon mak, Sam disangkut. Oh, ibu bapa garang satu hal, lepas tu cikgu garang lagi. Bagi saya, ibu bapa perlu memainkan peranan juga. perlu memahami anak-anak. Yang penting saya rasa ibu bapa masa kecil, dari kecil lagi, ibu bapa perlu faham apa bukanlah kehendak anak-anak, tapi perlu faham anak dia ni macam mana kan. Dan jangan sekali membandingkan anak dia dengan anak orang lain. Dan itu akan menjatuhkan motivasi. Jangan bandingkan juga sesama anak. Yang sulung, yang tengah, yang bungsu. Kenapa tak macam abang, kenapa tak macam adik? Kenapa tak macam kakak? Memanglah saya lelaki, kakak perempuan. Anak-anak jangan menjawab. Tapi itulah, kita dah dengarkan dari pelajar sendiri kepada ibu bapa khasnya. Sebab kadang-kadang nak beritahu tapi takut juga mak bapak kan. Baik, terima kasih Faiz kerana sedia bersama kami pagi ini. Dan juga kepada para pelajar, kita dengarkan tadi Prof kata banyak ruang sebenarnya diberikan. Jangan malu. Kalau bersalah, jangan malu. Tak salah pergi kaunseling. Betul. Dan sebenarnya saya rasa elok kalau sebenarnya Prof datang ke studio tadi. Sesi selepas. Mungkin kita ada berikutnya. Kita dapat pandangan daripada dua belah pihak secara langsung dalam perbualan itu. Cumanya ini membuka satu ruang untuk kita terus memikirkan tentang hal ini. Adakah masalah pelajar-pelajar di IPT adalah limpahan daripada situasi ataupun masalah yang mereka lalui di sekolah? Okey, mungkin perkara ini perlu, tak nak kita kena fikir ini anak-anak kita, mereka pemimpin masa hadapan. Membuka ruang perbincangan untuk satu lagi topik pastinya. So far